Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Murabbidin. Selamat datang ke channel ini untuk sesi pembelajaran pendidikan Islam. Jom bersama saya. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Islam bidang akidah, tajuk beriman kepada kitab siri yang kedua tahun 3. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan untuk mengaminkan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan dada, dimudahkan segala urusan pembelajaran kita serta diberikan kefahaman yang baik dalam pembelajaran ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita mulakan lebih lanjut pembelajaran kita, marilah sama-sama kita mengetahui terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan kesan beriman kepada kitab dengan betul. Dan yang kedua, menyatakan bukti tindakan keimanan kepada kitab dengan betul. Diharapkan kepada semua penonton dan para murid-murid sekalian dapat menguasai kedua-dua objektif pembelajaran pada kali ini, insya-Allah. Okey, yang pertamanya marilah kita bincangkan berkaitan dengan kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesan yang pertama bagi mereka yang beriman dengan kitab Allah. Yang pertama, iman semakin bertambah. Ya. Dengan kita beriman kepada kitab Allah ini, dapat menambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kitab, beriman kepada kitab adalah salah satu daripada rukun-rukun iman yang wajib kita yakini dan percayai. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Mendapat syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhirat nanti, kan? Orang yang sentiasa membaca Al-Quran, orang yang sentiasa mentadabbur Al-Quran, di akhirat kelak Allah menjadikan kepadanya syafaat pertolongan Al-Quran kepada mereka di akhirat nanti. Sebab itu pentingnya kita belajar dan membaca Al-Quran. Kalau tak boleh baca, kita belajar di peringkat awal lagi, sama ada apa-apa sajalah kaedah, kaedah Iqra boleh, kaedah qiraati boleh, muqaddam boleh, apa-apa saja kaedah yang boleh kita belajar Al-Quran. Kalau tak pandai baca, maka kita belajarlah dengan Al-Quran itu daripada peringkat bawah lagi. Okey, yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur, kan? Kehidupan kita ini, kalau kita berpandukan kepada Al-Quran, kalau kita meyakini, kalau kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan kitab Allah, maka hidup kita menjadi tenang dan teratur, terurus dengan baik, kerana semua berpandukan kepada Al-Quran, semua berpandukan kepada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keempat, masyarakat sejahtera. Apabila sesebuah keluarga itu kehidupan mereka bahagia, tenang dan aman damai, maka secara automatiknya
sesebuah masyarakat itu akan menjadi sejahtera, aman dan damai. Tiada lagi pergaduhan, persengketaan di antara jiran-jiran tetangga, rakan-rakan sebelah rumah, kan, kawan-kawan sebelah rumah, tak adalah berlaku pergaduhan. Sebab daripada benda-benda kecil pun boleh bergaduh dengan jiran tetangga, kan. Sebab itu pentingnya kita hidup kita ini berpandukan kepada Al-Quran supaya tenang dan teratur, dapat membentuk masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Dan yang kelima, akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang aman damai tadi ni, hidup mereka aman damai dalam sebuah masyarakat, orang yang berpegang kepada kitab Allah, terutamanya Al-Quran yang kita pegang, umat Nabi Muhammad sekarang ini berpegang kepada kitab Al-Quran, akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang kepada kita yang sentiasa berpegang dengan kitab Allah, sentiasa membaca Al-Quran, kan. Pentingnya kita beriman dengan kitab ini. Okey, itu sahaja 5 perkara berkaitan dengan pesan beriman kepada kitab. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula bukti tindakan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Okey, maksudnya di sini apakah tindakan yang menyatakan kita ini beriman kepada kitab Allah, kan. Bukti tindakan kita yang boleh kita ambil menunjukkan kita ini beriman kepada kitab Allah. Okay, baik, yang pertama, menunaikan solat 5 waktu. Itu menunjukkan kita beriman. Sebab di dalam kitab itu, di dalam Al-Quran itu telah dinyatakan kewajipan kepada orang Islam untuk menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kita tak boleh sembahyang 3 waktu, pilih 2 waktu, ataupun pilih sembahyang tertentu saja. Kan, solat-solat yang tertentu saja untuk kita tunaikan. Tak boleh. Sebab apa? Kewajipan ke atas kita adalah 5 waktu sehari semalam. Bermula daripada subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isyak. Wajib kita tunaikan 5 waktu. Tambah lagi dengan solat-solat sunat, kan. Perbanyakkan lagi solat-solat sunat yang boleh kita tunaikan. Kerana apa? Perintah menunaikan solat ini telah terkandung jelas di dalam Al-Quran, kan. Qimus salah wa ita zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Okay, baik, yang kedua, menjadi seorang yang amanah. Dengan tanda-tanda kita beriman kepada kitab Allah ini dapat menjadikan kita seorang yang amanah dengan tanggungjawab, kan. Contohnya kalau di sekolah kita pegang jawatan apa? Jawatan sebagai ketua kelas, jawatan sebagai pengawas sekolah, kan, jawatan sebagai pengawas perpustakaan, kan. Semua itu adalah amanah yang harus kita pegang. Kamu pegang amanah itu dengan baik. Kalau kamu betul beriman dengan kitab Allah, maka tindakan yang kamu boleh buat adalah menjaga amanah dan tanggungjawab itu sebaik mungkin, kan. Okay, baik, seterusnya yang ketiga, tidak berbohong, kan. Tidak berbohong, jangan sesekali berbohong apabila bercakap, terutamanya dengan ibu bapa, kan. Jangan bercakap bohong. Kalau mak kata man dah solat ke? Dah mak, kan. Mana kalau dia solat betul tu alhamdulillah lah. Tapi kalau berbohong, dia tak solat pun, dia masuk bilik, kan, duduk diam dalam bilik tapi tak solat pun. Tapi bila mak tanya, mana solat ke? Dah mak. Padahal dia masuk dalam bilik duduk diam-diam je, kan, tak ada buat apa pun, tak solat pun. Menipu diri sendiri, menipu ibu bapa dia, bahkan menipu Allah Subhanahu wa taala, kan. Jangan ingat mak bapak kamu tak nampak kamu solat, tapi kena ingat bahawa Allah sentiasa tengok kamu solat ke tak solat. Ayo menipu kali ni ya, tak solat rupanya, duduk diam-diam saja tapi cakap dengan mak solat. Tak boleh. Sebab apa? Nanti akan dicatat oleh malaikat yang berada di kanan kamu itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala bahawa kamu telah berbohong, kan. Jangan berbohong, kan. Itu tindakan betul-betul beriman dengan kitab Allah ini. Itulah bukti kita tak cakap bohong kalau kita betul beriman dengan kitab Allah. Okay, baik, seterusnya menutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan sempurna ni menutup keseluruhan aurat-aurat yang diwajibkan bagi lelaki antara pusat hingga ke lutut. Tutup, kan. Apabila kita nak keluar saja daripada rumah, maka kita perlu menutup aurat dengan
pakai pakaian yang sempurna. Okey. Lelaki pakailah pakaian seluar panjang, kan, antara pusat hingga ke lutut. Okey. Bagaimana pula bagi mereka tak pakai baju? Tak pakai baju pun dia dikira tutup aurat juga. Tapi dari segi adabnya, dari segi akhlaknya, tidak nampak cantik, kan? Takkanlah kita nak pergi ke pekan, nak pergi ke pasar, dan pergi ke kedai, belikan dan sebagainya, tak pakai baju, pakai seluar saja. Orang tanya, kenapa tak pakai baju? Ya, aku dah tutup aurat dah. Kan? Aku dah tutup aurat dah. Memanglah tutup aurat, tapi dari segi adabnya, dari segi akhlaknya, nampak tidak sopan. Kan? Adalah dekat tubuh macam-macam ada, panau ada, kurap ada, kan? Dan sebagainya. Jadi perlunya tutup aurat itu dengan sempurna, pakailah baju walaupun aurat lelaki itu antara pusat hingga ke lutut. Dan bagi perempuan pula bagaimana? Aurat perempuan seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Okay, ingat, seluruh anggota badan kecuali dua saja yang tidak perlu ditutup, itu anggota muka sini sehingga dengan tapak tangan ni yang depan. Saya tunjukkan. Ini bahagian tapak tangan. Okey, bila disebut tapak tangan pada mazhab Syafi'i kita, tapak tangan itu adalah sini dan bahagian belakang pun tidak perlu juga kita tutup. Maknanya keseluruhan pergelangan tangan ke bawah ni yang bergerak ni, kan, itu tak perlu ditutup lah. Maka ini bukan auratnya. Tapi bagi orang-orang yang menjaga, orang-orang ahli tasawuf, kan, dia tutup ni bahagian belakang, dia buka depan je. Itu dia betul-betul jaga dengan pakai niqabnya, kan. Itu orang-orang yang betul-betul menjaga aurat ni sungguh-sungguh, kan. Itu bagi perempuan. So bagi perempuan biasanya yang pakai baju kurung tu, kan, yang lengan panjang tu, mereka akan pakai lagi satu sarung lengan, kan, kat sini. Kerana apa? Bila kita angkat tangan, kan, bila kita nak ambil satu-satu barang di tempat yang tinggi, maka dia akan nampak ni, dia akan jatuh dengan baju dia ni, maka nampaklah lengan di sini. Sedangkan kita tahu lengan yang bahagian sini ni adalah aurat. So kena tutup dengan betul. Ataupun kalau dia tak nak pakai sarung lengan, dia pakai baju kurung yang ada cekak kat sini ataupun letak getah di sini, kan. So bila dia angkat tangan ke apa ke, dia tak turunlah lengan baju ni, dia melekat kat sini. So tak terbuka lah aurat dia. Tapi kalau dia pakai baju kurung yang lengannya besar tu, jadi kena pakai satu sarung lengan di sini supaya dia tidak terbuka. Okay, kena jaga betul-betul lah. Yang keduanya yang perlu dijaga juga adalah kaki, kan. Kena pakai sarung kaki ataupun stokin bagi perempuan. Sebab kebanyakan tengok ke atas dah bagus dah, kan, tudung cantik, kan, baju kurung cantik, pakai jubah lagi. Tapi tengok kat bawah, alamak, tak pakai sarung kaki, tak pakai stokin, tak tutup aurat jugalah. Jadi keseluruhannya tak tutup aurat juga. Allah pandang, oh ini manusia ataupun umat hamba-Ku yang tak menutup aurat. Sebab apa? Atas dah cantik dah, tengok bawah, alamak, nampak kaki, nampak jari, tak tutup aurat juga. Jadi tak sempurna lah. Ayat itu yang dikatakan kalau betul-betul beriman dengan kitab Allah itu, dia akan tutup aurat dengan sempurna. Sebab itu dinyatakan di sini sempurna. Sempurna itu makna cukup lengkap. Okay. Kalau baju kurung pula tak kisahlah apa-apa saja dia pakai, mestilah pakaian yang sempurna itu, tidak pakaian yang ketat, bukan pakaian yang nipis yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan mereka. Okay, baik, seterusnya kita lihat tindakan yang perlu diambil membuktikan kita ini beriman kepada kitab, iaitu bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Okay, kalau tak pandai baca, kita belajarlah. Bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Tak boleh baca Quran dengan baik, kena belajar untuk ilmu. Belajar, cari guru-guru yang mursyid untuk kita belajar Al-Quran. So bila dapat baca Al-Quran, bacalah dengan tekun, bacalah dengan baik, dengan bertajwid, dengan betul. Lepas tu dah boleh baca dengan baik tu, kita berusaha pula untuk memahami segala isi kandungannya. Kita tadabbur Al-Quran itu, kita fahami apa makna-makna yang nak disampaikan, kan. Baca terjemahan dia, ataupun yang terbaiknya kita baca tafsir Al-Quran. Tafsir dengan terjemahan berbeza, ya. Terjemahan dia hanya terjemah perkata saja. Tapi kalau tafsir ni dia huraikan secara detail. Apakah maksud yang nak disampaikan daripada ayat tersebut. Okey, seterusnya yang ke-6, memelihara kesucian Al-Quran. Okey, kita kalau beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab ini, kita kena jagalah kesucian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, kepada seterusnya kepada
kepada umat-umat Nabi Muhammad, kita semua lah. Jadi jaga kesucian Al-Quran itu daripada dihina, daripada kita sendiri yang tidak menjaga kesucian, kita letak Al-Quran di tempat-tempat yang rendah, mudah terlangkah dan sebagainya, ataupun kita pegang Al-Quran tanpa berwudu, kena jaga tu kesucian itu. Allah, sebab apa Al-Quran itu semuanya kalamullah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita nak pegang mestilah berwudu, kita nak baca mestilah berwudu, ambil wudu. Lepas tu letak Al-Quran pun letak di tempat yang tinggi supaya tidak terlangkah. Ataupun kalau kita nak letak di atas meja pelajar kita kan, kita nak letak Al-Quran tu letak sandar baik-baik kan. Ataupun kita nak letak boleh, pastikan Al-Quran itu berada, nak tindang boleh tapi Quran itu berada di atas sekali. Jangan letak Al-Quran lepas letak buku lain, ataupun letak surat khabar, letak buku cerita dan sebagainya, bertindak-tindak ke atas Quran, itu tak boleh. So kita kesucian Al-Quran itu kena jaga dengan baik. Sebab tu kita nak baca, kita nak tadabbur, kita nak pegang dia, mestilah kita dalam keadaan yang suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Okey, seterusnya yang ketujuh, tekun menuntut ilmu. Okey, itu tindakan. Bukti kita beriman kepada kitab ini, kita rajinlah menuntut ilmu, cari ilmu Allah, carilah ilmu untuk ke syurga. Itu hashtag saya kan. Okey, cari ilmu untuk ke syurga. Kenapa? Dengan ilmu itulah yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita beribadat, tanpa ilmu menyebabkan ibadat kita itu sesat dan tak betul. Kan? Sebab tu nak belajar nak beribadat perlukan kepada ilmu yang betul, ilmu yang sahih. Semuanya ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Telah dinyatakan semua dah berkaitan dengan akhlak, ibadat, dari segi adab kita dengan jiran tetangga dan sebagainya, semua telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran itu. Maka bukti kita beriman kepada kitab itu, kita boleh nyatakan bahawa kita tekun menuntut ilmu. Okay, itulah cara tindakan menunjukkan kita ini beriman kepada kitab. Sebab apa? Di dalam Al-Quran itu telah dinyatakan dengan jelas supaya kita menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, dan yang terakhir, yang ke-8, mengamalkan akhlak yang mulia. Okay? Mengamalkan akhlak yang mulia. Orang yang berpegang kepada Al-Quran, orang yang belajar yakin dengan Al-Quran, segala isi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran itu, maka dapat membentuk akhlak yang mulia, maka dia dapat amalkan akhlak pribadi yang mulia, yang sopan, yang baik, yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja bukti-bukti yang kamu boleh lakukan yang menunjukkan bahawa kamu ini beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu saja untuk tajuk kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.